Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita tengok pada muka surat 71 kaitan dengan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jika kamu terkepung di halang musuh, maka berikanlah hadiah, yakni binatang yang disembelih mana yang mudah. Janganlah kamu mencukur kepalamu sehingga telah sampai hadiah itu ke tempatnya. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sakit kepalanya, hendaklah ia memberi fidyah dengan berpuasa atau bersedekah atau menyembelih kambing. Apabila telah aman sentosa, maka barang siapa hendak bersenang-senang dengan umrah sampai ke masa haji, berilah hadiah mana yang mudah. Barang siapa tidak mendapatkannya binatang yang disembelih, hendaklah berpuasa 3 hari dalam haji dan 7 hari jika kamu telah pulang. Semuanya itu 10 hari cukup. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Al-Masjidil Haram. Takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah amat sangat siksanya. Baik, huraiannya bermaksud tunaikanlah haji umrah dengan sempurna rukun-rukun wajibnya dan sunat-sunatnya, dan menggunakan perbelanjaan yang halal, mempunyai tujuan semata-mata haji dan umrah sahaja. Maka kerana berniaga atau lainnya, bukan kerana berniaga atau lainnya. Sekarang masuk musim haji, bulan haji yang dah bermula, sebaik saja selesai Syawal
maka bermulalah bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah. Daripada selesai kita berpuasa Syawal, kemudian bermulalah namanya musim haji. Jadi orang pekat pergi haji sekarang dah bermula, dan alhamdulillah jemaah kita dah sampai sana dah. Ramai dah sampai. Saya selalu tengok laporan daripada pejabat pos, bahagian pos barang-barang. Jadi dah beratus-ratus tan dah dihantar barang daripada sana balik ke Malaysia. Seolah-olah yang pergi tu semua businessman belaka. Pergi beli barang, siap pakai pos. Beratus-ratus tan dah dihantar balik. Inilah style trend orang kita. Pergi haji, sementara nak tunggu musim haji, sibuk shopping. Padahal benda tu kat Maidin pun banyak. Tak nak pergi beli kat sana juga. Dengan segala kapetnya, dengan segala tasbihnya, dengan segala unta pun dia beli. Unta mainan. Tahulah. Bawa duit semata-mata nak pergi beli barang. Ya Allah, kadang-kadang terpengaruh. Ada orang kawan beli, dia pun nak beli juga. Dah naik ke bilik, tengok kawan tu bawa, dia tak bawa apa. Risau kalau pergi tak beli barang. Maka dikirim berkilo-kilo. Satu orang berapa kilo. Ni matlamat pergi haji ni kadang-kadang, Masya Allah. Kalau kita tak pergi, kita tak tahu tengok macam mana. Pergi musim haji tengok, Masya Allah, rupanya betul. Habis segala apa ada kat Mekah tu, shopping Melaka. Daripada awal haji sampai nak habis haji besok. Kalau boleh kedai dekat Mekah pun beli juga. Oh, punya seronoknya orang membeli belah. Ya Rabbi. Sebab tu ayat tu dia kata, bukan kerana berniaga atau lainnya. Pergi haji semata-mata nak menyempurnakan rukun Islam kepada kita. Dalam haji ada wajib, ada rukun, ada sunat-sunatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan dengan maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucap di hadapan kami, hai manusia, Allah telah mewajibkan kamu haji, maka hendaklah kamu tunaikan. Orang bertanya, adakah diwajibkan tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah berdiam diri sehingga 3 kali orang itu bertanya. Lalu jawab baginda, sekiranya aku katakan ya, niscaya menjadi wajib kamu, sedangkan kamu tidak sanggup. Nabi bagi tahu wajib haji. Wajib haji itu sekali sahaja. Yang pergi yang selepas itu dia dah jadi sunat sahaja, tidak jadi wajib haji. Wajib kepada seorang untuk melaksanakan fardu haji sekali sahaja. Yang selebih itu kalau pergi lagi kali kedua, kali ketiga, tak ada masalah. Tapi dia dah selesai yang pertama dulu, dah dikira wajib. Cuma nak tahu yang pergi pertama dulu sah ke tak sah hajinya, diterima Allah ataupun tidak, mabrur ataupun tidak, itu antara kita dengan Allah. Sedangkan banyak perkara-perkara dalam ibadah haji yang boleh terbatal begitu sahaja. Yang niat dalam haji ni perkara yang halus-halus dalam haji, dalam tawaf, dalam sa'i. Contoh gini, perkara yang halus-halus ni jarang diterangkan dalam mana-mana kuliah tentang haji pun tak tahulah. Yang boleh jadi batal tu macam mana? Tawaf, pusingan pertama suami isteri 2 orang. Pusingan kedua, isteri dah terlepas ke depan, suami duduk belakang. Dia dah mula. Jangan berpaling tak boleh, maka dia tak berpaling. Pusingan ketiga, dia slow sikit. Slow sikit sebab tunggu suami lagi belakang. Ataupun isteri, suami depan, isteri di belakang, tunggu. Di pusingan itu boleh kira batal. Sebab dia bukan tawaf kerana Allah, tapi tawaf kerana nak tunggu isteri dia dari belakang. Benda ni kecil-kecil yang itu, benda halus-halus. Siapa sangka benda tu biasa berlaku pun. Kita jalan-jalan, Allah mak tunggu kejap ni, sekarang ni tak paling mata jeling-jeling enggak, mana nak tunggu belakang dia sampai. Sa'i, sekarang ada tong Zam-Zam tepi, tengah-tengah kita berjalan sa'i, nampak tong air. Ni haus ni. Pertama tak apa lagi, kedua okey lagi, kali ketiga tak apa lagi, masuk kali 4, kali kelima tengok minum tong air, kita berhenti air. Mula dari sini nak pergi ke tong air tu, dah nampak dah tong air tu, niat dah berubah. Niat apa? Niat nak pergi minum air. Maka ketika itu dia kena patah balik kat sini, baru sambung balik. Dari sini dia pergi ke situ, maknanya niat dia dari sini dah berubah. Dia boleh di sini pergi sini, dari sini dia sambung terus jalan. Maka kat sinilah batalnya. Tu yang benda yang kecil-kecil macam inilah contohnya tuan-tuan. Lepas tu kalau pergi kali pertama ni kadang-kadang kita fikir, ya Allah,
Ada orang tanya, kalau kita nak tunggu haji sekarang, kita daftar tahun 2014, tahun berapa dapat dah? Berapa? 2068 70 macam tu lah. Campur je lah dengan umur sekarang, campur tu agak berapa? 120. Gitulah lebih kurang. Kalau umur 60 campur lagi 60, Allah, berapa jauh lagi? Jadi nak pergi umrah dulu ke nak pergi haji? Orang nak tanya soalan yang macam tu biasa. Kalau ada duit, pergilah umrah, selesai masalah. Pergi je umrah. Duk tunggu haji ke umrah ke haji ke, la ilaha illallah. Ada duit, jalan, pergilah umrah, tak ada masalah. Nanti besok ada rezeki lain, itu janji Allah. Orang yang pergi umrah, Allah akan kayakan dia. Jarang orang pergi umrah balik miskin. Ni kenapa miskin ni? Ni pasal duk pergi umrah main miskin sekarang, tak ada apa, jual lebih, kereta semua jual lebih, tak ada apa dah sekarang. Tak, Allah ganti balik. Silap-silap keluar kereta baru, Alza. Alza lagi nama siap. Tukar kereta baru, Allah bagi rezeki balik, tu janji Allah. Orang yang rajin ziarah rumah Allah, Allah bagi dia kaya. Jadi jangan duk bincang pasal nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke. Kalau time ni time haji, ada rezeki, panggilan Allah, pergi. Kalau bukan time kita, bukan turn kita, kita tak dapat pengundangan daripada Allah, tapi kita potong queue kerana kita ada orang dalam, jaga-jaga. Kita tak berhak pun sebenarnya, bukan dalam undangan Allah, senarai nama tak termasuk kita pun. Kita potong queue kerana ada orang dalam, pergilah. Pergi. Ini bukan sebarang tempat, bukan sebarang biasa yang kita boleh pergi nak mendapat tetamu Allah, adalah undangan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bila pergi ke sana, yang kita nak bawa ni apa? Ni kita nak cerita pun orang dah pergi dah ni. Yang kita nak bawa itu tuan-tuan, segala dosa-dosa kita. Pergi haji ni bawa dosa, bawa salah, bawa semua-semua, bawa menghadap Allah, mengaku di hadapan Allah. Memang kita berdosa, memang kita bersalah. Sebab tu kita nak menghadap Allah Ta'ala, nak minta ampun dengan Allah. Mekah, rumah Allah, Baitullah, tempat Allah Ta'ala terima segala doa. Bawa kesalahan-kesalahan pergi sana. Sebab ada orang takut nak pergi umrah. Saya tak berani pergi umrah, Ustaz. Pasal apa? Tengok baca dalam buku Mastika tu, ngeri je tak? Baca buku Mastika, cerita gerun-gerun belaka, jumpa tu jumpa ni, memang tambah takut lah. Pergi baca buku Mastika, buat apa? Bacalah buku ibadah haji, barulah tahu cerita haji ni. Seronoknya kota Mekah, indahnya kota Madinah. Tapi kalau duk pergi cerita buku yang bukan-bukan, cerita seram-seram, yang buku ni pun macam-macam juga. Jadi orang jadi takut nak pergi Mekah. Pergi tuan-tuan, anak-anak muda, sama ada kita berada ampunya rezeki ataupun tidak, pergi. Jangan dah ada masalah baru nak pergi Mekah. Ni pesen. Tahulah, pening kepala kita. Pasal rasa nak pergi umrah je. Dah pening kepala nak pergi umrah. Ni yang jenis kalau pening kepala pergi surau ni. Hilang pening tak pergi surau. Sebab dia pening kepala baru nak pergi umrah. Hilang pening tak pergi dah umrah. Tak teringat lagi dah Allah Ta'ala. Allah kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu. Dalam ibadah haji ada umrahnya. Sama ada kita umrah dulu, haji kemudian haji sama-sama serentak dengan umrah, selesai. Sama ada tamatuknya, ifratnya, tak ada masalah. Apa yang disebutkan dengan memberi hadiah-hadiah tadi, itulah binatang sembelihan yang kita sembelih di sana. Yang kita sembelih di sana untuk membayar dam sebagai ganti kepada ibadah-ibadah yang dijanjikan sebab itu. Sebab itu disebutkan dalam hadis penerangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Nabi kata ya, nescaya dia akan menjadi wajib, sedangkan kamu pasti tidak sanggup melakukan ibadah haji tiap-tiap tahun. Baik. Dari hadis ini jelas bahawa haji menjadi kewajipan sekali seumur hidup. Tetapi umrah demikian juga, hukumnya wajib sekali seumur hidup. Ini mengikut pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Umrah yang pertama kali kita pergi itu umrah yang wajib, haji yang pertama kali itu haji yang wajib. Maka menjadi kewajipan sekali seumur hidup. Yang selain daripada itu kita pergi lagi, tak apa, dia jadi sunat sahaja. Dapat pahala sama. Kalau ada rezeki pergi. Sekarang orang pergi haji, kita nak buat apa kat sini? Yang pergi haji dah. Yang kita ni nak buat apa kat sini? Orang pergi haji berapa ribu habis? Tambah berapa haji sekarang?
10,000. Tu yang muasasah 10,000. Kalau package 20 lebih. Yang bawah pada tu tak ada dah. Belas-belas dia tak ada. Adalah yang jauh sikit lah kot. Lagi mahal ada. Orang pergi haji paling kurang 10,000. 10,000 ringgit habis. Kita duduk sini 1 sen pun tak keluar. Inilah dia gunanya. Allah bagi satu ibadah yang namanya korban. Orang tu berkorban duit, berkorban perasaan, berkorban tinggalkan harta benda, keluarga, semua ditinggalkan hanya semata-mata kerana Allah. Ni ibadat yang sangat hebat. Orang boleh buat kerana Allah. Tidak ada ibadah yang dalam agama-agama yang lain yang berbuat kerana sesuatu hingga boleh keluarkan begitu besar tiap-tiap orang. Belanja besar. 10,000 bukan sikit, 15,000, 20,000, yang package 25,000. Tak apa, kerana Allah kami sanggup. Okey, selesai. Tu yang pergi. Yang kita duduk sini, apa kita perlu buat? Sebab itu kita kena korban. Buat ibadah korban. Korban ni untuk apa? Korban daripada perkataan qaf ra ba nun. Qarib. Qaf ra ba tu qarib. Daripada perkataan qarib, maka dia bila korban, maksud korban adalah bagaimana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tu korban. Bukan korban tu sembelih tu, bukan. Sembelih tu aktiviti dia. Tapi maksud sebenar daripada korban adalah satu proses nak mendekatkan diri kepada Allah. Qarib. Qarib tu dekat. Jadi apa perkara yang kita boleh buat? Macam Ramadan, Allah bagi puasa. Untuk apa puasa? Untuk qarib ilallah, taqarrub ilallah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Tiap-tiap hari Allah bagi semayang 5 waktu. Untuk apa semayang 5 waktu? Taqarrub ilallah. Semua ni adalah untuk taqarrub ilallah. Ni kita buat majlis taqarrub. Taqarrub Ramadan. Apa tu? Taqarrub pun tak faham, ada sebut takara lagi. Takara. Kat ujung tu takara. Ini takara. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah bagi Syawal untuk hari raya sebagaimana proses kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah bagi Ramadan, puasa mendekatkan diri kepada Allah. Allah bagi tiap-tiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah bagi seminggu sekali hari Jumaat, taqarrub ilallah. Allah bagi Zulhijjah untuk taqarrub ilallah. Ibadahnya dengan kita berkorban. Sebab itu bila kata korban, maka dia kena keluarkan sebahagian daripada duit untuk dikorbankan. Inilah pengorbanan aku. Ada orang masuk nama tapi tak keluar duit. Boleh tak tu nama korban, Ustaz? Kan orang dah bagi dah nama, dah tu sudah, ayah keluarkan duit, ada kawan nak belanja, bagi satu bahagian, aku boleh nama kau satu bahagian. Mana korbannya? Tu nama dah masuk, mana duitnya? Saya tak bagi duit. So, korban apa sekarang? Korban perasaan. Tak ada korban apa-apa. Sebab tu maksud korban, everybody kena keluarkan sebahagian daripada duit dia. Barulah jadi korban. Yang kita sayang tu, yang kita sayang sangat tu, Allah, tak mampulah tahun ni. Memang tuan-tuan, kalau nak bagi tahu, masa nak korban, masa itulah pokai. Masa itulah duit nak pakai banyak. Masa itulah rotet mati. Masa itulah bateri pula weak. Masa itulah tayar pancit. Ada saja duit kita nak kena keluar ke tempat-tempat lain, dan waktu yang sama kena keluar duit untuk korban. Seolah-olah Allah tanya gini, mana kau lebih sayang? Harta benda kau atau cinta kepada aku? Seolah-olah begitulah. Kisah Nabi Allah Ibrahim AS dengan Nabi Ismail. Kenapa begitu sembelih? Kenapa Allah Ta'ala suruh sembelih anak dia sendiri? Kenapa? Sedangkan banyak binatang-binatang, kan boleh direct saja Allah Ta'ala cerita, nah sembelih binatang. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cari seekor kambing, kibas, unta, segala-gala ada, sembelih. Direct to the point. Tapi Allah suruh sembelih anaknya. Kenapa? Sebab itu seolah Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, dulu Khalilullah, kekasih Allah, cintanya 100% kepada Allah. Tapi Allah uji dengan datangnya seorang anak, maka cinta kepada Allah semakin berkurang.
kurang cinta kepada Allah sebab perhatian sudah tertumpu kepada anak. Sekarang aku perintahkan engkau, kalau benar kau cinta kepada aku, kau sembelih anak engkau. Allahu Akbar. Kalau kena ujian macam tu sikitnya berat ke? Sembelih anak kerana nak membuktikan cinta kepada Allah semata-mata. Wahai Allah, kalau itulah yang diminta, sembelih anak pun aku sanggup. Ni dulu cerita Nabi Ibrahim, jangan sekarang pula. Allah, risaulah, salah faham pula dah. Sembelih anak pula dah kerana cinta Allah, orang cerita lain. Nak membuktikan cintanya 100% mutlak kepada Allah, anak sendiri pun sanggup dikorbankan. Lalu Allah tukarkan Nabi Ismail menjadi kibas. Berubah binatang yang duduk situ, Nabi Ismail lepas itu. Allah berhak buat apa saja. Dan begitulah kisah pengorbanan yang Allah tanya kepada kita. Yang sekarang ni kau nak keluar duit kan, kau berkira-kira. Sekarang satu bahagian berapa ratus? Di sini berapa? 460. Oh, masih murah. Surau ni punya 460. Oh, tempat lain 5,5. Sini lembu kecil lah. 460. Orang dah mula berkira-kira. Ini dekat Kemboja baru 200 lebih ni. Dekat sana dia banding-banding harga. Pergi sana, pergi banding harga. Bezanya RM10, RM20, RM30, RM50. Tapi yang tu jadi satu benda yang sangat mim. Boleh dipertikai. Dekat sana murah, dekat sini mahal. Bang, ini bukan cerita duit. Ini bukan cerita daging berapa kilo dapat nanti. Ini cerita bagaimana cinta kita taqarrub ila Allah. Ingat, bila nak korban kerana dia kasih kepada Allah, maka dia sanggup keluarkan apa saja. Pedulikan yang lain-lain, tinggalkan yang lain, ketepikan yang lain. Keluarkan 460. Kalaulah semua orang faham. Semua orang nak. Semua orang yang bekerja, dia ada duit pendapatan, pasti dia dah asingkan 460 untuk bayar korban. Kerana apa? Aku nak buktikan cinta aku kepada Allah. Inilah masanya. Sebab lepas ni tak ada dah. Teringin nak buat korban bulan 10 lah Ustaz. Bulan 10 juga saya buat korban. Korban nenek kau. Korban apa bulan 10? Ni tengah-tengah nak buat korban, pergi tanya akikah pula. Satu hal lagi. Soalan tanya, boleh tak saya nak sekalikan akikah anak saya dengan korban? Aduh, tanya kat lembu tu pun bengong nak jawab, geling kepala dia. Boleh 7 bahagian bahagi 3 kat sini, memang boleh. Tapi kenapalah time ni kau sibuk benar? Kenapa time waktu orang nak korban, waktu ni lah kau sibuk nak buat akikah? Akikah tu bila-bila masa nanti boleh. Korban ni sahaja masanya, dalam masa 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13, tu je masanya. Lepas tu masa lain buatlah akikah, tak apa. Jadi orang kedekut ni itulah, dia nak combine sekali. Boleh tak? Kalau dia saya dapat ejah ni, ejah apa? Bagilah. Kalau itu kerana Allah, berapa ratus pun aku sanggup. Wahai Allah, kasih aku bukan kerana duit, kasih aku bukan sayangkan harta, tapi kasih aku mutlak kepada Engkau ya Allah. Sebab tu kena bagi semua orang keluarlah. Ada tanya, saya dah korban dah tahun lepas Ustaz, takkan tahun ni kena buat lagi? Tiap-tiap tahun ke? Jawapannya, ibadah ini ibadah setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Dulu-dulu kita faham macam tu, sekali je seumur hidup dah sudah lah kot. Tak. Kalau dulu-dulu masa kecil-kecil saya dah buat korban, ayah saya dah buat korban untuk saya. Ayah engkau yang berkorban, kau tak korban apa-apa pun. Tak ada korban apa-apa pun. Ayah kadang-kadang dia nak beli seekor lembu, ada 4,000, 4 kali 7 28, 2,800, lebih kurang 3,000 lah harga seekor lembu. Dia beli seekor. Ayah keluarkan duit 1 ekor lembu 3,000, dia namakan anak-anak dia, isteri, anak, campur-campur jadi 7. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya tanya tadi, lepaskah anak-anak ni korban semua? Anak umur 10 tahun, dia korban apa? Dia korban apa yang 10 tahun tu? Sebab nama dia ada dalam tu. Betul. Jadi daging itu dia menjadi pahala sedekah. Dapat belaka sedekah. Untuk nak buat tak ada masalah. Silakan, boleh. Tapi kalau nak lepaskan diri kata korban, yang tak bayar duit ni, kau tak korban apa-apa pun sebenarnya. Habis suami isteri macam mana? Kalau suami buat untuk isteri boleh tak? Isteri keluarkan duit. Tu tengah tempat-tempat lain tu, dia main kutu. Dia kumpul daripada bulan berapa tu 100, 200, RM10, RM20, main kutu semata-mata. Tiba Zulhijjah nak keluarkan duit 400 untuk bayar korban.
Ish, hebatnya orang perempuan. Orang perempuan di sana lah, bukan orang perempuan di sini. Orang perempuan di sini tak main kutu, dia duit banyak. Dia anytime keluar je, cocok je keluar duit terus. Kan? Angguk betul. Jadi, jangan salah faham dengan korban. Lepas tu cerita pasal daging korban. Orang yang berkorban, memang dia dapat 1/3. Tapi kita korban ini, kita nak sedekah kepada fakir miskin. Nak pergi sedekah pada fakir miskin. Yang pertama dalam list senarai sembelihan binatang-binatang nanti siapa daging nak bagi, list pertama kumpulkan fakir miskin. Qaryah kita yang ada mana-mana, yang dekat-dekat mana ada. Lepas tu baru list yang kedua, orang-orang yang berada, siapa yang berkorban baru boleh. Memang berhaklah orang korban tu yang dapat, betul. Saya tak nafikan. Cuma saya kata tadi, kena ingat ini nak sedekah. Kalau kita nak makan daging lembu, sedap, fresh, pergi kat pasar burung, tiap-tiap hari ada. Tak payah tunggu korban baru nak ni. Daging korban lain, rasa dia lain. Lain apa? Sama je. Psikologi kita je lain. Sedap, daging korban ni lain, dia kata. Bohong je. Psycho, dia kena psycho ke? Ini daging korban ni. Yang satu lagi tu, kawan dia pergi Mekah. Jadi kawan tu korban, tinggal satu bahagian 460. Ni aku pergi nanti kau bagi kat AJK Surau, tolong dia rombatkan korban. Baik, AJK Surau pun terima dah bahagian dia. Selesai semua dalam sembelihan, dapatlah daging 2 kilo untuk simpan kepada penama yang buat haji tadi, dia buat umrah. Simpan daging tu tuan-tuan 40 hari. Sebab kawan tu pergi Mekah, beku jadi air batu dah. Tak berani makan ni daging korban ni, orang ni pergi Mekah. La ilaha illallah. Tu nasib baik dia balik. Kalau dia tak balik-balik, punya simpan daging korban ni dekat 40 hari tak bagi, berketul dalam ketiak air. Tengok berdarah-darah nak tu dalam tu. Ni tak boleh daging korban ni. Apalah bengong no. Sebab dia fikir daging ni mesti kena orang ni juga. Orang tu besok pagi-pagi dia balik tu pergi kat pasar burung beli 2 kilo. Anak ni fresh ni lah, baru sembelih semalam kata. Bukannya orang mesti dapat daging, mesti bagi kat dia. Tak, sedekahlah. Sebab itu sunat sedekah daging korban ketika mentah-mentah. Kalau akikah, sunat dimasak. Akikah masak korban mentah. Sekarang orang sedekah dekat saya. Sana sedekah 1 kilo, sana 2 kilo, sana 3 kilo, sana kumpul-kumpul dekat 10 kilo dekat saya. Ni pernah jadi kat saya, pernah jadi. Satu baldi kat rumah tu. La ilaha illallah, apa saya nak buat ni? Ustaz, ustaz. Panggil ustaz hantar. Bila sampai dekat saya nak buat apa sampai 10 kilo, nak makan pun tak larat. Panggil, baik. Panggil kawan-kawan, anak-anak murid mai. Kau kelaskan sekilo, kau pergi cari tu. Keliling ni pun kaya-kaya. Kau senang-senang. Ni cerita fakir miskin dulu. Part pertama dah senang kita fakir miskin. Siapa fakir miskin? Siapa orang susah? Siapa yang payah nak makan daging? Siapa payah nak dapat daging? Saya teringat tu budak-budak Indonesia yang duduk dekat, yang duk buat kontrak tu. Budak-budak Indonesia yang buat kontrak tu kan duduk rumah apa dia begitu? Bukan rumah, ada buat dalam tu. Kongsi. Dalam kongsi tu kan. Orang Islam ni datang masjid sembahyang. Siapa pun tak pernah ambil tahu dia orang. Siapa pun tak pernah ambil sedekah dia orang. Apalah salahnya setahun sekali, kebetulan daging ada banyak ni, pergilah hantar kat dia orang. Nak panggil dia orang mari, dia orang tak datang. Dia tahu nak ada pendatang haram pula tu kata. Orang kita ni jangan sikit-sikit pendatang haram. Tuan-tuan, jangan. Haram tu dia sedut wisa je. Kasih sayang kita, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pasal-pasal dengan orang, jangan membeza-bezakan orang. Nabi, kalau ada Nabi tentu sedih tengok kita membeza-bezakan manusia, taraf darjat semua. Pergi bagi kat orang tu. Tu yang miskin tu, yang susah tu, dia orang duduk rumah kongsi tu, tak merasa nak makan daging pun, pergilah hantar. Kita tahu dia orang makan nasi dengan cili pun jadi. Rebus apa nasi tu dengan telur kan, dah jadi kenyang, tak ada masalah. Tapi setahun sekali kita kebetulan ada daging banyak, bagilah kepada orang ni. Jadi jangan sibuk kita nak ambil kita punya bahagian. Macam-macam dengar cerita daging korban. Ni cerita haji pergi ke korban ni sebab nak kaitkan dengan korban. Ada yang booking siap-siap dekat tukang sembelih. Ni yang paha sebelah kiri ni nanti bagi saya nak satu paha ni.
Ada pula dah mengidam sok ekor lama dah tak dapat nak ekor tu, ekor pesan. Tu malibas dengan ekor tu bagi kat dia. Sibuk benar booking, tak boleh. Ini bukan daging kita, ini daging untuk disedekahkan pada fakir miskin. Tak boleh booking, tak boleh nak order apa-apa tak boleh. Senyap-senyap potong kat belakang, pagar ada dua, ni pagar besar, pagar kecil kau ni. Bawa lari kat belakang ni, masuk dalam bonet kereta siap-siap. Subhanallah. Okey, daging dapat kat saya 10 kilo. Bila dapat kat saya 10 kilo, contoh tadi, itu adalah hak milik saya. Saya nak buat apa-apa suka hati. Bolehkah saya jual? Boleh. Sebab dah jadi hak milik saya. Saya boleh jual, saya boleh keringkan, saya boleh sedekah, suka hati. Sebab itu hak milik tuan punya tu dah. Yang tak boleh jual, tu baru tengah sembelih tu, bawa timbang kilo, ambil sekilo saya murah-murah ni. Kerana dari korban kita ambil RM4 lah sekilo. Yang tu haram. Pergi jual daging korban, faham beza dia? Yang tak bagi lagi ke orang, yang tu dijual. Walaupun dia lelong RM2 sekilo, haram tetap dia. Kalau buat juga, haram jadah nama dia. Payah tak faham-faham. Ni kes berlaku ni, masuk surat khabar, kat Melaka ni cerita. Saya tahu tempat mana berlaku. Ya Rabbi subhanallah, orang jual daging korban, lepas tu lembu korban hilang malam nak korban, kena curi masuk dalam kereta Iswara apa ke? Perdana. Dia boleh masuk urus korban. Apa punya gila lah orang sekarang ni, subhanallah. Jangan buat kerja-kerja begitu. Bila kita ada ibadah taqarrub ila Allah, ni ibadah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu menyempurnakan kesembelihan, belum pun darah tu sampai ke tanah. Pernah tengok kan, bawa pergi hari sembelihan tu, bawa anak kecil, bawa budak-budak pergi tengok. Orang lelaki kena berani dengan darah walaupun dia mabuk darah. Tapi sembelihan pergi tengok betapa cepatnya zup saja parang tu letak masuk tu, darah memancut keluar zoom sampai ke tanah. Kata Rasulullah, belum pun darah itu sampai ke tanah, Allah dah ampunkan dosa kita. Belum pun darah itu sampai ke tanah, Allah angkat darjat kita. Bagaimana banyaknya bulu-bulu lembu yang ada kat binatang tu, bulu-bulu binatang tu, Allah ampunkan sebanyak mana yang ada bulu binatang di situ. Nak ceritakan, ya Allah, hebatnya ibadah kurban ni. Hanya dengan RM460 kita keluarkan ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat taqarrub ilallah, nak mendekatkan diri kepada Allah, Allah hapuskan dosa kita, Allah angkatkan martabat kita. Tak nak lagi peluang ini yang hanya ada pada 10, 11, 12, 11, 12, 13. 3 hari tasyrik, hari pertama dan 3 hari tasyrik. Kalau itu kita lepaskan peluang, belum tentu tahun depan kita dapat seperti ini. Itu sebabnya semua orang, tak kira siapa, berebut-rebut lah. Jangan fikir mahal murahnya. No, orang pergi ke Mekah, lebih daripada 10,000 dia keluarkan. Tiap-tiap orang kumpul untuk 10,000 nak keluarkan pergi Mekah. Tapi kita duduk kat sini, kita tak buat apa. Duduk seorang-seorang kata nak korban 400 tak mampu. Jadi ustaz, tahun ni saya korban jugalah. Saya buat 10 ekor ayam. Saya sembelih 10 ekor ayam sebab korban, ni lah yang mampu. Ayam tak masuk binatang korban. Awak tak buat telur ayam sekali. Saya korban 10 telur ayam je. Ya Allah, dia ingat korban tu asal sembelih. Sembelih apa pun boleh. Ayam boleh, arnab boleh. Tak boleh binatang tertentu yang dikhaskan untuk ibadah korban. Jadi semua orang bila dah adakah nak senangkan korban, maka datanglah cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya ni orang yang terlalu cinta dengan dunia. Saya ni kasih kepada dunia. Saya ni macam mana saya nak jatuh cinta dengan akhirat? Macam mana supaya saya kasih kepada akhirat ya Rasulullah?" Maka kata Nabi, "Kirimkan hartamu ke akhirat. Kirimkan hartamu ke akhirat, kelak kau akan jatuh cinta dengan akhirat." Jadi sekarang ini harta kita duduk kat mana? Harta kita duduk kat dunia. Sebab itu kita banyak jatuh cinta dengan dunia. Semuanya tersangkut dekat dunia. Kirimkan hartamu ke akhirat. Maknanya apa? Rajin-rajin bersedekah, supaya harta kita ada di akhirat. Bila kita kembali ke akhirat besok, siap dengan mahligainya. Ni malaikat menanti-nanti. Malaikat sedang bina istana mahligai kita di akhirat. Tunggu. Mana bahan-bahan binaan tak sampai dikirim oleh kita? Hardware-nya tak buka ke?
Barang tak sampai-sampai, batu-batunya, simennya, airnya, pasirnya tak sampai. Hari ni malaikat berehat. Hingga ditanya oleh malaikat yang lain, kenapa berehat? Kenapa tak buat kerja hari ni ke rumah tuan kau? Aku menunggu bahan-bahan binaan daripada tuan aku yang tak kirim hari ni. Apa bahan-bahan binaannya? Zikrullah. Sudah lengkapkah zikir kita hari ini? Yang itu menjadi bahan-bahan binaan untuk membina mahligai kita di syurga. Zikir kita berkira subhanallah, 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 tak banyak mana. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu nasib imam buat. Kalau imam tak buat, pakai tak buat jawab je. Kalau sembahyang seorang-seorang, habis gitu. Itu hanya yang 33, tak campur lagi dengan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, korban salah satu daripada bahan-bahan yang akan menjadi binaan kita di akhirat besok, yang Allah janjikan sangat hebat. Sebab itu perintah haji, kalau kita lihat haji, manasik haji disebut, yang tidak boleh protes. Daripada Mekah berangkat petang 9 Zulhijjah, packing bag, sampailah ke Arafah. Dia kalau cerita haji ni teringat sungguh lah. Yang pernah pergi haji, ya Allah, suasana tu tak boleh bayangkan. Memang seronok. Menangis rindukan Arafah, menangis rindukan Mina. Daripada Arafah, bermalam di Arafah satu malam, besok tengah hari. Besok tengah hari itu standby. Sebab masa yang sangat-sangat kritikal adalah zuhur sampai tenggelam matahari. Tu masa haji di Arafah. Masa pagi tu rehat tak apa. Malam tu tak payah nak buat semayang banyak-banyak, sebab besok masa yang paling mustahak. Lepas zuhur sampailah ke waktu tenggelam matahari, itu malaikat turun mengaminkan doa. Siapa-siapa saja yang berdoa ketika itu, pasti Allah makbulkan. Tapi kalau kita pergi malam tu, kita ibadah sungguh-sungguh. Malam dekat kemah di Arafah, ibadah sungguh-sungguh. Pagi besok kita sambung lagi dengan duha 12 rakaat semua. Lepas zuhur kita terlentang, tidur. Nampak tak? Tak tahu masa dia. Sedangkan masa yang paling berkualiti lepas zuhur. Kena celik, kena tahan, kena duduk, kena berdoa sepanjang-panjang masa. Berdoalah, jangan tidur. Kalau dengan guk dia seperti air, tidak ada tidur. Kena tahankan diri. Tapi kalau tak belajar, kalau duk ingat, ni malam bertahap, kita buat tahajud, kita buat qiyamul lail, kita buat tasbih, kita buat sampai subuh, tak tumbang besok. Kuat-kuat kita boleh tahan sampai pukul 10 pagi. Lepas tu ghaib terus sampai zuhur, sampai asar. Maka kena tahu ibadah haji di Arafah itu bagaimana keadaan. Pengorbanan, tinggalkan Mekah, semua bawa beg kecil satu, tidur. Tidurnya macam mana tuan-tuan? Allah, satu kemah 12 orang. Kemah besar tapi kecil-kecil, 12. Sana 6 sini, 6 sini. Berimpit-impit, muat-muat badan sahaja. Nasiblah yang kena pokok sini, dia kepala ke atas, kaki ke bawah, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dia jadi berbukit macam tu. Kawasan nasiblah masing-masing. Terima je lah. Ada yang tidur sambil duduk, ada yang tidur sambil bersandar, ada yang tidur sambil atas kepala beg, ada yang tak tidur. Malam memang begitulah keadaan di padang Arafah. Allah, nasib masing-masing rezeki. Ada yang kemah nyamuk datang menyerbu. Padahal nyamuk tempat orang lain tak ada apa, buka semua. Kemah VIP, nyamuk datang serbu. Kau jadi VIP sangat kat sana. Iya, macam-macam. Besok datang, Allah, kami malam tadi tak boleh tidur satu kemah. Apa salah apa? Nyamuk datang. Sebelah menyebelah kita siap angkat kain, kemah buka lagi, tak ada seekor nyamuk pun. Kemah VIP siap air condition, nyamuk datang. Ni Arafah, ni bukan rumah bapa engkau. Ini rumah Allah. Betul tuan-tuan. Pada Arafah, Mina, Muzdalifah, bukan kita. Gambaran-gambaran yang kita akan tempuh besok di hari mahsyar. Hanya berpakaian ihram. Itu saja pakaian yang dibenarkan ihram. Sampailah kita melontar jamrah esok, baru pula boleh kita bercukur, baru boleh tukar baju. Tak ada punya. Itulah pakaian kita selama 3 hari itu. Sampai di Arafah, petang tu siap semua dah, packing bag, nak berangkat ke Muzdalifah. Malam akan berangkat ke Muzdalifah. Nak berangkat ke Muzdalifah, kita tunggu bas. Ikut aturan, kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Ada satu haji, Pak Haji tu balik, dia cerita, saya ustaz, sampai dekat Arafah,
Saya dengan orang rumah saya, jadi bila tengok sampai kat sana orang nak pergi ke Muzdalifah ni berebut-rebut dah. Saya pun apa lagi, ambil beg saya baling kot tingkap, booking dulu tempat siap-siap. Jadi senang, saya naik atas tu dah ada tempat siap. Saya baling beg saya kot tingkap. Dia rasa dia cerdik, padahal dia bodoh. Ini haji, bukan boleh buat berebut-berebut tempat orang, bukan boleh ambil hak orang. Ya Allah tuan-tuan, dekat Mekah bergaduh dengan India, Bangladesh, bawa kari masuk lift. Tumpah pula dalam lift. Allah, bila nampak India, tak sukanya India ni. Itu saudara kita tau, itu pilihan Allah tau. Allah bagi tu ada sebab. Tapi dah duduk sana dia lupa habis. Tak suka kat orang tu, tak suka kat orang ni. Ada saja. Ni cerita Mekah lah. Kalau ada pergi realitinya, hilang ilmu yang nak belajar 13 siri, 14 siri ceramah tu, sampai kat Mekah 1 siri pun tak keluar kat dia. 1 siri pun tak ada. Yang dia tahu kepala otak dia je. Ni bahayanya ibadah haji. Sebab tu nak jadi hamba Allah, sebenarnya Allah uji di situ pun, kata Allah, kat sini pun kau dah fail dah, kau dah macam-macam dah, boleh berebut dekat kerusi nak naik ke atas bas. Sabar, ikut turn, insya-Allah selamat sampai. Masuk pack, naik bas, pergi tak jauh pun, Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah tu duduklah tengah padang. Maghrib sampai kat sana. Orang pesan jangan semayang maghrib. Memang tengah maghrib berangkat ni. Dia ahli sufi, ahli sufi. Dia nak semayang, kira masuk waktu nak semayang. Sabar, nanti jamak kat sana. Tak boleh, waktu semayang dah masuk. Kau tinggal di situ kerang. Sampai sana kan kita semayang, jamak kat sana. Dah semayang juga. Ikut arahan, ikut peraturan. Sampai di sana Muzdalifah kita berkumpul tuan-tuan. Langit saja, bawah ni tanah, apa pun tak ada. Kalau kita kena tunggu situ, sepatutnya sampai pukul 12 malam saja. Lepas 12:05 boleh bergerak. Terus bas dah datang, tuan ikut jalan. Nak jadikan cerita bas pancit, nak jadikan cerita sesat yang hanya 15 minit sampai subuh besok duduk situ pun ada, tak bergerak-gerak. Duduklah engkau tengah-tengah itu sampai subuh esok. Nak ditakdirkan pula hujan malam tu. Allah. Nak berlindung kat mana? Tak ada tempat nak berlindung. Tak ada tempat nak berlindung. Duduklah situ tengah-tengah, kena hujan pula lagi lebat itu dengan basah beg-beg semua duduklah menghadap Allah Taala. Tak boleh buat apa lagi dah. Macam-macam dugaan. Jadi sebab itu bila pergi ke sana yang namanya manasik haji, ikut saja peraturan, jangan banyak protes. Jangan banyak protes. Dalam ibadah haji ada larangan, tidak boleh mematahkan dahan-dahan pokok, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh kita buat perkara-perkara yang dilarang dalam musim haji. Kita kata mana nak bunuh binatang, binatang pun tak jumpa, nak patah pokok dahan-dahan pun tak ada. Dulu, sekarang dekat Arafah penuh pokok. Itulah punca nak jadi patah tu. Pergi macam mana nak patah? Saya duk perhati kat mana dia selap ni. Masuk toilet, kat toilet tu dia punya selak tu dah tak ada. Selak tu dah tercabut. Bila selak tercabut, kreativiti datang. Daun dahan tu tangkai ujung julakan. Tak patah tu, selit tu. Nampak tak nak dia batal? Dia tahu tak? Dia tak tahu. Dia kata dia tolong orang untuk selak ni, tinggal saya masuk ada selak. Ini kayu apa selak ni? Dari mana kau dapat ni? Nampak tak? Memang toilet standard lagi itulah, tercabut habis dah. Beribu-ribu orang duduk, patah tercabut habis. Jadi siapa yang buat kerja ni semua? Sebab benda tu dugaan, padahal dalam ni kata gini-gini dulu memang lapang, tak ada apa-apa. Rupanya yang salah tu ada saja. Jadi tuan-tuan, bila buat perintah Allah Ta'ala, ikut saja, jangan banyak protes, insya-Allah. Allah yang maha tahu. Daripada sini haji Mekah pergi ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah pergi ke Mina. Allah kata begitulah. Duduk begitulah. Jangan banyak protes, tunggu nak pergi melontar, walaupun kita terror, walaupun kita handal, sabar. Orang kata ikut turn, pergi. Ini perintah Allah yang namanya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu sebab. Jadi bila Allah Ta'ala tiba bulan Zulhijjah, yang Allah Ta'ala nakkan kita korban je lah. Jangan cerita banyak-banyak. Jangan banding-banding harga berapa. Jangan kita fikirkan kenapa gini, kenapa begini. Tak. Jadi bila dah korban dah buat, dia fikirkan daging korban tu pula. Macam mana dapat daging ni pula lepas tu? Berbaris 2 kali supaya dapat 2 bungkus. Jadi anak dia ada 3 orang. Kau pergi pertama, atur strategi supaya kita dapat 3 kilo. Ni semua nak dapat daging banyak.
Silat-silat dia makan daging tu dah sakit perut gitu je. Sebab nak lebih, siap supaya ada tipu helah kat situ, baru berbaris pusing 2 kali lah, suruh anak masuk ni lah. Ya Allah, kan seronok dapat daging korban. Memang seronok, orang tahu rumah suka sangat dapat daging korban. Tapi lepas tu tak tahu nak buat apa, sebab banyak sangat nak makan. Jika orang yang menjalankan haji itu terkepung oleh musuh atau terhalang oleh bahaya adalah menanggalkan pakaian ihram, tahallul, disertakan dengan mencukur atau menggunting rambut. Selepas menyembelih, sekurang-kurangnya seekor kambing, sederhananya seekor lembu dan sebaik-baiknya seekor unta. Ni sama standard dia. Kalau kita nak berkorban, standard dia macam ni. Sebaik-baiknya unta. Oh, tu paling tinggi punya markah dia lah. Ganjaran paling besar unta. Kita duduk kat sini dapat unta macam mana? Unta pun mahal. Second, lembu. Bawah sikit, kambing. Itu macam tu. Kalau kita ada duit habis seekor kambing, kita buat seekor kambing sembelih, alhamdulillah. Kalau kita ada duit beli lebih, lembu. Jadi kita nak beli lembu seekor, kita share ramai-ramai, alhamdulillah. Kalau kita mampu unta, ada orang tanya, unta yang datang ni bukan unta kita ni tuan-tuan, bukan unta Arab, unta tu daripada Australia. Orang tanya, kalau unta Australia kita sembelih korban, hukum dia sah tak ustaz? Pasal apa tak sah pula? Sebab unta tu dia duduk dekat negara kafir ustaz. Jadi unta tu kafir ke Islam ustaz? Pula dah. Unta Australia, jadi kita tak terfikir soalan unta ni kafir ke Islam ustaz? Oh kacau. Dia kena jawab, kalau duit kita haram, macam ni kita nak halalkan dia? Masuk bank Islam, tu keluar balik Islam lah duit tu. Jangan memainnya ni gurau ni. Dia cerita betul-betul lah kan. Dapat duit judi pun bank Islam. Oh dah halal dah sebab dia masuk bank Islam dah. Dia kira unta datang Australia tu tak halal ustaz, sebab kami takut makan daging dah, was-was rasa hati. Astaghfirullahalazim. Mari daripada Australia tak halal, mari daripada Arab halal. Jadi paling tinggi ganjaran pahalanya besar, ganjarannya unta. Sebab tu kita pun susah nak dapat unta kat sini. Standard biasa lembu lah. Lembu pula tuan-tuan. Lembu yang kita ni bukan orang Melayu bela pun, India yang bela. India yang bela pun. Boleh tak beli kat India tu? Boleh. Sebab tu tuan-tuan kalau ada tanah, beli, buatlah. Ini ibadah seumur hidup sampai kiamat tak habis. Lembu, kambing, belalah, buatlah, tak ada masalah. Yang sibuk nak pergi buat benda-benda lain, benda dua ni orang tak pandang. Orang tak pandang sedangkan. Tengoklah kenapa harga jadi mahal. Sebab susah nak dapat. Bila penawaran, apa kena teori ekonomi tu, permintaan melebihi penawaran, maka harga akan naiklah. Permintaan banyak, barang tak ada sikit, harga melambung lah. Cuba pakai ramai-ramai bela. Malam tadi dekat Rambai kata imam, sekarang orang tak, yang kecil-kecilan ni ustaz, semua pakat tak berani nak bela lembu lagi dah. Pasal apa? Orang datang curi malam-malam pula dah. Bukan sikit-sikit, dia parking lori, dia angkut dengan lori, angkat terus satu kandang naik atas lori. Di peniaga kecil-kecilan pun tak berani. Akhirnya kita dapat dengan harga yang mahal. Puncanya orang Islam tak nak fikir tentang ibadah ini fardu kifayah, siapa buat alhamdulillah, tak nak fikir, akhirnya harga naik. Padahal Allah bagi tanah, Allah bagi rumput, Allah bagi benih-benih ada keliling kita, tapi kita tak nak buat. Sekarang kita tahu macam mana. Tuan-tuan, gunting rambut kat kedai mana? Kepala orang semua nak gunting rambut. Saya pun gunting rambut ni. Kedai mana? Mamak ke India? India. Orang perempuan gunting rambut kat mana? Suami gunting jadi macam terburung tu, pusing tu. Cina. Jadi kepala orang perempuan Cina pegang, kepala orang lelaki India pegang. Mana orang Islam hebat benar? Patutnya orang Islam buka kedai gunting lah. Ini fardu kifayah. Tapi tak nak fikir nak, tak apalah, kita hulur je lah kat dia. Dia pusing. Hulur kepala dekat dia. Puas cari kedai orang Melayu nak ada. Adalah satu pakcik tu dah meninggal dah pun, pakcik tu dah. Tak ada yang ganti. Tak fikir langsung untuk fardu kifayah. Lembu untuk fardu kifayah, nak sembelih korban. Kambing, kita ada tanah, buatlah.
Jadi orang Islam tuan-tuan kena fikir benda-benda sebegini. Lepas tu kita mengurut, oh sekarang barang mahal. Tak adanya, bukan barang mahal, kita yang tak beringat. Siapa suruh pergi beli serai 3 batang RM1 kau tahu? Belakang rumah kena batak tanam. Betul tak? Belakang rumah baling pun hidup kalau tak kat serai tu. Kunyit, daun kunyit, apa lagi? Daun pandan, cili lagi. Limau, kan, 5 purut. Hidup belaka lah. Belakang rumah je. Tapi kita tak nak. Kita pergi beli. Lepas tu kita bungut barang mahal. Tak. Bukan barang mahal. Kita yang tak beringat. Allah bagi nikmat keliling-keliling kita. Tuan-tuan, tambah tempat tuan-tuan ni. Tanah subur ya Rabbi. Subur. Sampai anak-anak pun naik. Subur. Jadi kita tak nak buat apa-apa. Lepas tu kita mengeluh. Jadi binatang-binatang sembelihan ini yang disebutkan sekurang-kurangnya seekor kambing, sederhananya seekor lembu, sebaik-baiknya seekor unta. Binatang tersebut hendaklah disembelih di tempat ia terkepung dengan memberikannya kepada orang miskin. Ini mengikut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Barang siapa di antara kamu, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sih, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sakit kepalanya, jangan kamu mencukur kepalamu di dalam keadaan ihram, melainkan jika terpaksa atau mustahak sangat bercukur, dan disertai dengan membayar fidyah dam. Fidyahnya adalah boleh pilih antara 3. Yang ni juga menjadi sebagai satu sandaran hukum kepada orang perempuan yang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Bila dia nak ihram, orang perempuan yang masih ada haid, maka dia kena berniat lain daripada orang lelaki. Dia kena beringat, sahaja aku menjalankan ihram dan bertahallullah aku dengannya sekiranya datang halangan. Dia ada hal sekiranya tu. Kiranya datang halangan, maka bertahallullah aku dengannya. Ini rujuk dengan mutawif yang bawa. Jika anda kata dia nak pergi tak boleh, maka dia bertahallul dekat situ. Dekat mana terhalang halangan ni tadi, mestilah bertahallul. Macam cerita ni tadi. Itu sebab orang perempuan dia kena tahu niat-niat begini. Orang lelaki kena ajarlah isteri dia. Ada niat lain pula Iya. Sebab dia masih dalam keadaan dia datang haid, dia tak tahu bila datang. Itu yang datang hukum. Boleh tak orang perempuan makan pil, makan ubat untuk nak supaya jaga tahan benda supaya jangan keluar? Kalau Allah nak bagi, keluar juga. Yang kita makan ubat tu sebagai suatu usaha sahaja, ikhtiar sahaja. Tapi kalau Allah nak bagi, jadi juga. Ada satu orang dah 50 tahun. 50 tahun ni pada adat biasa dah putus haid, tak ada dah kebiasaannya. Memang tak ada dah. Tahu-tahu pergi sana ustaz, keluar pula ustaz, dia kata dah 50 lebih keluar. Nampak macam mana kerja Allah? Itu sebabnya jangan duk kata kita ni hebat. Oh, saya dah makan ubat dah, insya-Allah semua okey. No. Ubat tu hanya ikhtiar sahaja. Minta dengan Allah. Allah akan tahu di mana keperluan-keperluan kita. Sebab itu, barang siapa yang terhalang, maka bertahallullah dia dengannya. Dan fidyah ni boleh dibayar dengan 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari. Sedekah yang kedua dengan memberi makan 3 gantang, 5 kilo 85 gram lebih kurang beras kepada 6 orang miskin. Yang ketiga, menyembelih sebaiknya seekor unta, sederhananya seekor lembu, tak sekurangnya seekor kambing. Baik, fidyah boleh dipilih antara 3 perkara. Maknanya di sini, di antara 3 ini dia kena ikut step. Dia tak boleh, tak apalah saya nak ambil yang nombor 3 lah. Tak, dia kena ambil nombor 1 dulu. Kalau tak mampu nombor 1, baru pergi nombor 2. Tak mampu nombor 2, baru pergi nombor 3. Macam tu keadaan dia. Ni fidyah. Dia bukan boleh ikut-ikut suka kita je. Tak. Puasa 3 hari. InsyaAllah banyak orang mampu. Kalau tak dapat mampu itu, sedekah memberi makan 3 gantang. 5 kilo 85 gram pada 6 orang miskin. Yang tu pun tak mampu, lagi tinggi dia pergi. Membelih seekor unta, sederhana lembu dan sekurangnya seekor kambing. Faiza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Apabila telah aman sentosa, maka barang siapa yang hendak tamattu, bersenang-senang dengan umrah sampai ke masa haji. Inilah yang sekarang ni orang pergi haji tamattu menjadi panduan. Dia akan sembelih binatang dulu sebelah sana sebagai suatu dam yang dia kena bayar. Dia kata, kenapa saya tak buat salah apa-apa pun? Memang tak salah apa-apa. Tu nama dia haji senang ledang. Memang seronok orang pergi haji tamattu ni, dia rehat. Ni masa ni rehat juga sana. Pergi tawaf sunat balik, tawaf sunat balik. Kalau pergi haji ifrat,
Kalau pergi haji ifrat, yang penghujung-penghujung, biasanya yang dalam 2 minggu lagi nak sampai haji tu, tu haji ifrat. Yang pergi tengah, pergi awal ni haji qiran, biasa haji tamattu lah, orang buat terus, dan dia bayar dam tu kat sana. Jadi kalau pergi haji ifrat, dia pakai ihram dari sini, start dia pakai ihram tu, dia mandi sunat semua, dia masuk Mekah, dia niat ihram tu sampailah hari melontar besok. Lebih daripada 2 minggu. Itulah yang saya alami. Saya buat haji ifrat dulu. Orang laki-laki tak apa sikit, orang perempuan. Rambut tak boleh buka, tidur, aurat kena jaga. Mandi, rambut gugur, kena kutip. Wih, teruk. Tak boleh ni, semua kena jaga. Mandi wangi-wangian tak boleh dalam ihram. Wangi-wangian tak boleh. Ada pula jual sabun yang tak wangi. Ada sabun tak wangi. Dia sabun juga tapi dia tak wangi. Wangi-wangian tak boleh. Tidur terbuat. Ya Allah Tuhan. Macam tidur pakai tuala. Tak jaga. Nak jaga keliling kena jaga kan. Oh Masya Allah. Yalah, tapi cabaran bukan hanya fizikal, hati kena jaga, fikiran kena jaga, semasa begitulah keadaannya. Tapi insya-Allah boleh insya-Allah, mudah-mudahan. Yang kita jealous tengok orang senang lenang, hombre pakai baju Melayu pergi sembahyang kain pelekat, suka pula kat sana. Pergi Mekah pakai kain pelekat, jarang-jarang pakai kain pelekat pergi sembahyang Masjidil Haram. Confirm orang Melayu. Orang mana tu? Confirm orang Melaka dah tu. Kat mana tu? Bukit Rambai. Confirm Bukit Rambai punya. Orang kat Masjidil Haram orang pakai jubah, tiba-tiba pakai kain pelekat baju Melayu. Jarang-jarang jumpa. Tengok baju Melayu kain pelekat. Ini memang orang Melaka. Tak adalah, orang Melayu biasa begitu kan. Dia duduk kat mana-mana. Kat Arab ni tak boleh tu. Kalau pakai kain pelekat ni aib lah, aib. Nanti saya cerita kenapa tak boleh pakai kain pelekat kat Arab ni kan. Baik, sikit lagi. Berbagai-bagai pendapat para mufassirin dalam mentakwilkan ayat ini. Ada telah aman ditakwilkan, maksud telah aman tu mana telah aman dari kepungan atau sembuh dari sakit atau aman dari ketakutan. Barang siapa melepaskan ihramnya dan dengan bertahlul disebabkan mengerjakan umrah, ini dinamakan tamattu, bersenang-senang. Tahallul daripada perkataan halal. Ihram haram, tahallul halal. Ini nak kena ketika kita memakai ihram, dia sudah haram. Semua benda-benda yang halal dia menjadi haram ketika kita memakai ihram. Itulah tadi, bersetubuh haram walaupun dengan isteri sendiri. Pakai wangi-wangian haram, tak boleh. Potong kuku haram, tak boleh. Bercukur haram, tak boleh, sebab dia sudah memakai ihram. Ini istilah. Masa bila kita jadi halal? Setelah bertahallul. Tahallul tu daripada perkataan halal. Mana bila kita dah bergunting, maka halal lah. Yang tadi pantang-pantang larang tadi, maka halal lah, selesailah kat situ. Itu. Jadi selagi kita memakai ihram, selagi itulah kita dalam keadaan haram. Perkara-perkara yang dibenarkan tapi tidak dibenarkan. Contoh, takbiratul ihram. Kita duduk sembahyang ni, takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbiratul ihram ialah takbir yang mengharamkan. Bila kita Allahu Akbar, ada ihram situ, bukan ihram pakai ihram. Ihram maknanya haram. Allahu Akbar, sembahyang. Kita ketawa. Halal ke haram? Haram, sebab dia sudah dalam sembahyang. Makan di luar sembahyang halal, tapi bila sudah takbiratul ihram, makan menjadi haram. Itulah maksud takbiratul ihram. Masa bila halal, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah halal balik dah. Itulah nama ihram. Jadi kita sekarang yang duk sebut perkataan dia ni bukan muhrim. Apa maksud muhrim dengan mahram? Bukan muhrim saya, maknanya dia kata saya ni tak boleh kahwin dengan dia lah. Itu bukan muhrim. Sebenarnya mahram. Dia haram berkahwin dengan saya, bukan muhrim. Muhrim ialah orang yang memakai ihram. Jadi kalau kita kata dia ni bukan muhrim, maknanya dia tak pakai ihram saya ni. Faham beza dia? Kepada yang bukan muhrim, sila bukan muhrim. Siapa yang pakai ihram kat sini? Tapi kerana istilah tu tulisannya sama, mim, ha, ra, mim.
Jadi dia baca ikut dan je, bagi muhrim pun ya, mahram pun ya. Mim haram mim sama je. Jadi kita istilah-istilah tu kita kena betulkan. Kita tahu kalau orang cakap ni ada ilmu tak ada ilmu. Ustaz tak adalah bercakap macam tu. Kita orang agama bercakap bukan muhrim. Kau ni faham ke tak faham bukan muhrim tu apa? Seulang balik. Bukan maksud muhrim ialah orang yang memakai ihram. Kalau yang kita haram berkahwin namanya mahram. Baru betul. Jadi sebut ni bukan mahram. Baru kena. Barulah nak kita belajar. Ini belajar bertahun pun dok muhrim tu juga tak betul-betul. Dulu-dulu ialah kita pun tak faham. Mayat ke mayit? Mayat tu maknanya bangkai. Mayit orang mati. Tulisan sama mim yata, mayat punya, mayit punya. Tapi tak adalah orang tu ni mari tengok mayit, mari tengok mayit. Pelik pula bunyi kan. Mari tengok mayat. Okeylah, mayat lah, tak ada masalah. Bukan nak kena betulkan istilah sehingga tu tak ada masalah. Ada mayat. Kalau kita tak panggil mayat, kita panggil jenazah. Kan lagi kemas. Mayat tu maknanya bangkai. Tapi kalau kita tak tahu, kita hentam je lah, sama je lah. Allahu Akbar. Tak apalah, jalanlah. Tapi yang mahram, muhrim tu jangan duk sebut, nanti malu ke orang. Malu ke orang dah tak sebut dah benda itu, kau dah cerdik dah, sekarang kau dah faham. Ni mahram, ni bukan muhrim. Muhrim tu orang yang memakai ihram. Siapa ambil muhrim saya? Siapa ambil kain ihram saya? Baik, jadi barang siapa melepaskan ihramnya bertahallul disebabkan mengerjakan umrah, maka ini dinamakan tamattu. Kerana mengerjakan umrah itu dalam bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ni maksud bulan haji. Bila kata bulan haji, 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah tu sikit je. 1 sampai 9, 10 habis. Maka berikanlah hadiah. Maksud hadiah tadi, yang kita sembelih tadi, mana-mana yang mudah. Yakni dengan menyembelih kambing. Itu maksud hadiah. Yang disedekahkan kepada para fakir miskin di Mekah. Sembelih di sana, bagi kepada orang miskin di sana. Bukan di sini, tidak. Kemudian, jika tidak mendapatnya, tidak mampu beli kambing, puasalah 3 hari pada masa mengerjakan haji. Waktunya disunatkan pada 6, 7 dan 8 Zulhijjah sesudah niat ihram. Ingat tu, waktu disunatkan puasa tadi 6, 7, 8 sesudah niat ihram haji. Kemudian 7 hari lagi berpuasa untuk mencukupkan 10 hari bila sampai di negerinya. Bila kita balik Malaysia, kita sambung lagi 7 hari, jumlahnya jadi 10. Yang demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Al-Masjidil Haram, yakni negerinya lebih dari 2 marhalah jauhnya dari Masjidil Haram. Diistimewa orang duduk kat Mekah lain, orang keluar daripada Mekah lain. 2 marhalah kira-kira 56 batu atas 90 km. Baik, sikit nak sebut tentang tempat-tempat miqat. Orang yang miqat kita tempat kita bermula niat. Di mana kita mula niat haji, niat umrah, niat pakai ihram tu dekat mana kita mula berniat. Orang yang berniat biasanya kalau kita di sana di Tanaim. Tanaim itu untuk orang Mekah. Mana orang Mekah keluar situ ke tanah haram, daripada tanah haram keluar tanah halal, niat masuk balik. Itu adalah tempat niatnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ganjaran pahalanya seperti Sayyidatina Aisyah punya pahala, ganjaran pahala dia. Itu daripada Tanaim. Yang pergi ke Hudaibiyah. Hudaibiyah, subhanallah. Orang yang miqat, orang yang makan ihram, yang kadang-kadang kita pergi umrah, dia orang ajak pergi rombongan, pergi lawatan. Kita dah banyak kali pergi dah, malah dah nak pergi ikut-ikut. Jangan, pergilah. Sebab di sana semua jejak-jejak Rasulullah ada di sana. Semua jejak-jejak kaki Rasulullah ada di sana. Orang yang bermakan ihram, miqat dia di Hudaibiyah, ganjaran pahalanya seperti meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah yang tersekat di Hudaibiyah, dia bawa masuk semula. Kan perjanjian Hudaibiyah itu bermula di situ, sangkut dengan situ, Rasulullah patah balik ke Madinah. Pada tahun kedua besok baru datang semula. Jadi orang start daripada situ, dia masuk ke Mekah dengan ihram, dia miqat daripada sana, ganjaran pahalanya seperti dakwah, dia berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar ganjaran pahala. Jadi semua tiap-tiap miqat itu, sama ada di Yalamlam, sama ada di Qarnul Manazil, di Ja'ranah, semuanya mempunyai ganjaran-ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. Tuan-tuan, anda kata tuan-tuan pergi umrah, diizinkan oleh Allah Ta'ala menjadi tetamu Allah, ke mana saja dia bawa pergi, ikutlah. Mana tahu
salah satu tempat tapak kaki yang kita pijak itu sama dengan tempat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat Nabi sana kita pijak tu kena dengan tempat sama dengan tempat Rasulullah, bekas itu tetap ada dan bekas itulah akan sampai ke syurga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan Allah kurniakan rezeki pada halal kepada kita menjalankan ibadah haji dan umrah insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.